بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia pada hari ini kita sama-sama dapat meneruskan perkongsian kita, pembelajaran kita daripada halaman 156 daripada surah Al-A'raf untuk sama-sama terus kita menghargai ayyamillah, hari-hari bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan kepada kita hari-hari yang lepas, hari-hari yang akan datang sebagai big day, sebagai hari yang penting bersama Allah, dan dalam keadaan kekalutan, dalam keadaan darurat, dalam keadaan pelbagai yang melanda dalam hidup kita ini, kita kena ingat bahawa panduan ini yang akan memastikan kita terus teguh menjadi ashabul jannah. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz okey. Alhamdulillah. PKP kita. PKP hari ini hari yang penting Ustaz. Ya. Subhanallah. Semalam kita dapat pengumuman, Yes, hari ini dapat pengumuman, ya, hari-hari yang special. Betul, apatah lagi memang special lah hari ini. Ya. Dan saya pun sempat sepintas lalu Ustaz. Semalam Ustaz pun ada sebut bersama dengan Ustaz Tir semalam ada pengumuman penting. Ya. Dan saya lihat hari ini pun ada juga, masih lagi ada pengumuman, ada rayuan, antara rayuan penghuni syurga, penghuni neraka. Menarik sah ini. Ya, dia ada kaitan dengan pengumuman. Semalam ada pengumuman, hari ini ada pengumuman. Pada tuan-tuan yang pastinya tuan-tuan menunggu jam 6 pagi ataupun petang semalam, yes, hari ini pun ada pengumuman. Betul, ya, dengan berita-berita yang tidak kita jangka. Betul, ya, sebabnya bila bercakap tentang hari kita ini sebenarnya penuh dengan ketidakpastian, ya, tetapi yang pasti adalah bertemu dengan Malik Yaumiddin. Itulah yang kita ingin baca sebagai permulaan surah Al-Fatihah yang kita ulang setiap hari 17 kali sehari dalam solat kita. Tuan-tuan boleh share dulu di Facebook, beritahu pada kawan-kawan big day, okey, macam mana nak pastikan hari-hari kita yang tak pasti ini bertemu yang pasti dan kita akhirnya berada di sisi ilahi, bertemu dengan Nabi. Itu yang kita nak capai. Kita mulakan dulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Ya, sini dulu. Sini dulu. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dikurniakan dalam antara banyak-banyak nikmat Allah Taala beri. Antara satu nikmat agung yang Allah Taala beri pada kita, iaitu nikmat kita bersama dengan Al-Quran. Mari kita baca pertemuan ini, permulaan ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita baca sama-sama, jom insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan tuan-tuan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz ya. Kita baca Al-Fatihah ini sebenarnya bila kita banyak cakap yaum itu hari-hari. Penerangan tentang hari ini banyak di dalam Al-Quran yang pastinya dalam surah Al-A'raf ini banyak bercakap tentang ayyamillah, hari-hari bersama dengan Allah. Apabila Allah mengingatkan hari di mana Nabi Adam diciptakan bermusuh dengan iblis, tetapi Allah memberikan kepada kita panduan bagaimana untuk memastikan hari kita di dunia ini yang tidak pasti dapat kita uruskan dengan pasti menuju kepada daerah di sana nanti, agar kita mendapat menjadi ashabul jannah sebagai ahli syurga di sana nanti. Jadi semalam kita sudah pun melihat kepada bagaimana doa ataupun perkataan mereka yang masuk ke syurga, di samping mereka yang masuk neraka saling salah menyalahkan, saling tak puas hati. Dia kata engkau yang mulakan, engkau mengapa ikut, kan. Jadi dalam keadaan kita pada tahun ini tuan-tuan, sebenarnya kita dah nampak, tuan-tuan dah nampak dah ada orang yang tuan-tuan nak ikut, sebenarnya tak payah ikutlah, kan. Tapi orang yang betul-betul nak menjaga kebajikan kepada semua manusia, kepada semua rakyat, yang itu kita kena ikut sebenar-benarnya, kerana kita tidak mahu nanti kita ikut orang yang salah, akhirnya kita saling menyalahkan kepada pemimpin tersebut, kepada influencer tersebut, dan dia pun cakap apa saya kau ikut, kan. Itu yang kita belajar semalam. Tetapi bagi orang yang masuk ke syurga, dia bercakap sesuatu. Mari kita lihat sinopsis bagi halaman 156, iaitu pada ayat 44 hingga 47, perbualan di antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Apa dialog dalam hari-hari di sana nanti. Betul. Yang kita harapkan kita adalah orang-orang yang dapat bercakap seperti mana yang disampaikan Allah bawakan lebih awal kepada kita. Ayat 48 hingga 49, perdebatan di antara satu kumpulan yang dinamakan Ashabul A'raf, orang yang berada di atas tempat yang tinggi di antara syurga dan neraka, dan bagaimana mereka bercakap dengan ahli syurga dan bercakap tentang dengan ahli neraka. Dan kemudian pada ayat 50 hingga 51, permintaan penghuni neraka kepada penghuni syurga, nak minta sikitlah, belanjalah sikit, kan. Tapi adakah dibenarkan? Jom kita baca dahulu ayat 44 hingga 48 memulakan sesi My Quran Time kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Hari yang ceria buat Ustaz Fazrul. Ya Ustaz. InsyaAllah nantikan, insyaAllah. Istimewa nanti insyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, Ustaz Fazrul, malam tadi kami sempat dalam kelas online saya, dalam kelas online, dan subhanallah para pelajar sangat bergembira, sangat suka dapat baca Al-Quran, Allah dapat betulkan bacaan dan sebagainya. Jadi inilah nikmat kita bersama dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah terus beri semangat pada kita untuk kita terus dalami Al-Quran. Sahabat kita Puan Katifah Safar Ahmad, Assalamualaikum semua sahabat Al-Quran, selamat pagi, dan Alhamdulillah dapat bersama lagi 6 pagi dari bumi Finland, tetapi jarak tidak menjadikan alasan untuk tidak bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan terus selamat di Finland insya-Allah. Dan juga sahabat-sahabat semuanya. Mari kita mula baca di halaman ke 156 ini. Allahu akbar. Dah 156 muka surat Ustaz. 1/4 Quran. 1/4 Ustaz. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, tambah semangat, kekuatan, dapat kita habiskan. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mula ni ayat 44 sehingga ayat 48. Saya nak mula bacaan hari ni Ustaz. Lama tak baca Hijaz Ustaz Boleh Ustaz Silakan. Okey. Kita baca Murattal Hijaz. Hadiah hari ni Ustaz ni. Hadiah insya-Allah. Kita baca taradum Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم
حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 44 hingga 48, dialog di antara ashabul jannah, mereka yang berada di syurga dengan mereka yang berada di neraka, Ustaz ya. Maka apakah perkataan mereka? Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Betul tak sesungguhnya kami telah memperolehi apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, semuanya benar. Adakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Ini adalah sambungan daripada ayat 43 bila Nabi Rasul membawakan hak, al-haq. Maka bila dah sampai ke syurga, orang yang masuk ke syurga dia rasa tengok semuanya, wah betul lah Ustaz ya. Memang betul Nabi cakap tu memang sebiji apa ya. Dan kali ini apabila ditanyakan kepada ahli neraka, betul tak apa yang Nabi cakap? Dia tak cakap ini al-haq, dia cakap na'am saja. Dia tak sanggup nak menyatakan al-haq pasal dia bila kita payah Ustaz ya menerima kebenaran ataupun taf dalam kebenaran yang kita nak perjuangkan, tuan-tuan, bila kita bertemu dengan hakikat sebenar, selama ni ilmu yakin. Betul. Kita di dunia ni ilmu yakin, dapat ilmu saja. Tapi bila nampak dekat depan mata, ainul yakin, dapat rasa hakul yakin, pada waktu itu memang kita akan wah betul ya. Tetapi bagi orang yang tak dapat dengan al-haq itu, dekat dunia dia main-mainkan, dia take it easy, kan, dia ambil mudah, cincai-cincai kepada apa kebenaran yang ada. Maka bila dah nampak benda tu betul, dijawab dengan na'am, ya, betul. Ya, jadi mereka yang masuk ke neraka ini, auzubillah min zalik, harapnya bukan kita yang menjawab na'am ini. Fa'adzana muazzin, tak cukup dengan itu, ada yang menyeru, iaitu penyeru malaikat berseru di antara mereka, la'natullahi 'alal zalimin. Maksudnya kamu ni dilaknat. Kan. Cuba bayangkan kalau orang kecam kita pun kita dah tak tahan dah, apatah lagi kalau dilaknat
ala zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Apa ciri orang zalim? Telah pun kita lihat pada ayat ataupun muka surat semalam 155. Tapi kali ini Allah terangkan sekali lagi, allazina yasudduna an sabilillah, menghalang perkara-perkara kebaikan. Orang nak tolong kepada orang yang susah, dia halang. Orang nak bagi negara ini makin aman, dia halang. Kalau boleh, apa yang mereka buat? Wayabghunaha iwaja. Dia tercari-cari menginginkan agar ada kebengkokan. Dia tak suka pada perkara buat baik, ikutlah kita bekerjasama, bersatu padu. Itu macam yang penting ialah saya menang. Yang penting saya dapat apa yang saya inginkan. Wahum bil akhirati hum kafirun, mereka kufur kepada hari akhirat. Mereka tahu akhirat ada, tapi kafara itu maksudnya seperti biji benih yang ditutupkan, itu kafara. Wahum bil akhirati hum kafirun, ini mereka tutup kebenaran dan dia apa aku kisah. Nah, yang penting aku, bukannya membantu kepada masyarakat ataupun kepada orang ramai dengan panduan daripada Allah. Jadi ini dialog di antara ashabul jannah dan juga ashabun nar. Dan kemudian ada satu lagi kumpulan, wa bainahuma hijab. Ya, di antara dua mereka itu ada satu dinding, dan di atasnya itu di tempat yang tinggi ada satu kumpulan. Ya'rifuna kullam bisimahum. Ya, jadi A'raf ini di antara syurga neraka, dinding, dan di tempat itu ustaznya ada orang-orang yang mereka ni 50-50. Dia baiknya 50 lagi adalah buruk. Jadi dia tak ke sana tak ke sini. Jadi mari kita tengok apakah, dan inilah yang menjadi asas kepada nama surah ini, Al-A'raf. Mereka kenal tanda-tanda mereka. Jadi mereka ni dah kenal tanda pada orang yang ashabul jannah dan ashabun nar. Jadi mereka tengok pada siapa di kat Ustaz? Ayat 46, mereka tengok pada ahli syurga. Tengok pada ahli syurga. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Dia nak tengok kepada ashabul jannah. Betul Ustaz. Pasal dia nampak dua-dua. Kita kalau nampak antara yang senang dengan yang susah, mesti kita tengok yang senang Ustaz kan. Ya, jadi apakah yang disebutkan? Salamun alaikum. Masya-Allah. Kesejahteraan ke atas kamu, bukan assalamualaikum. Dan assalamualaikum di akhirat, di syurga, dia berbeza dengan berada di dunia Ustaz. Kalau di dunia saya bagi tahu pada ustaz, bagi tahu pada tuan-tuan, assalamualaikum itu maksudnya saya sedang berdoa. Tapi di sini salamun alaikum, kita dah tak doa dah kat sana. Sejahtera tu Ustaz. Dah sejahtera. Jadi ini adalah memang kau ni memang sejahtera betul-betul lah atas kamu. Memang betul. Nak beritahu kamu ni memang dah dapat kesejahteraan. Kami lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Allah. Kami ni tak masuk lagi, ya, dan mereka sangat tamak, ingin sangat kalau boleh kami nak ke sana, ya. Jadi ini psikologi mereka yang 50-50. Mengapa 50-50? Dalam dunia ini tak nak ambil stand, ya. Kebaikan keburukan sama banyak, ataupun kalau orang kata kita ni kena sokong kepada orang buat kebaikan untuk negara ini maju dan sembuh daripada COVID ke tidak, ataupun kita tak kisah. No comment. Okay. Orang yang no comment, yang selalu atas pagar ini, khawatir nanti sampai di akhirat nanti dia dekat atas A'raf. Ya, walaupun akhirnya masuk syurga juga, ya, tetapi ia amat, ya, seperti kita dapat pergi ke London Ustaz, ya, tapi sekarang tak boleh dah lah, ya. Besok kita dah duduk di tempat masing-masing tuan-tuan, ya, jaga SOP, jaga jarak sebagainya. Tapi kalau kita dapat pergi ke luar negara, tapi rupanya tak lepas visa, kita kena duduk dekat airport 3-4 hari. Ya, nak balik Malaysia kena susun balik apa sebagainya. Jadi berada di tengah-tengah, balik Malaysia pun tak boleh, masuk ke London pun tak boleh. Itu amat menyeksakan. Dan ini psikologi yang ada, dan apa yang berlaku kepada mereka. Ayat 47 ini sekali lagi Ustaz mungkin nak baca di kat sini, pasal ada perkataan menarik kat situ, surifat. Apa maksud surifat kat situ? Kita tengok dahulu ayat 47 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, masih Ustaz ayat 47 Ustaz, ya. Okey, baik. Tuan-tuan, ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin
Sadaqallahul azim. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Dia doa dah Ustaz. Ya, Ustaz. Dia nak doa tapi doa dah terlambat. Lambatlah. Ya. Dia doa banyaknya dekat dunia ini. Betul, ya. Seperti mana tuan-tuan suka berdoa minta jangan jadi orang yang zalimin. Hari-hari inilah yang kita kena penuhkan dengan doa ini, bukan ketika dah sampai di hari akhirat nanti. Tapi menarik perkataan pada ayat 47 ini, wa idza surifat. Surifat ni maksudnya ialah dia dipalingkan Ustaz ya. Yes, bukan dia nak tengok kepada kiri tu, kepada neraka. Dia dipalingkan dan penglihatan mereka tilqa ashabin nar. Dia bukan sekadar, dia biasa bila orang tak suka dia tengok macam tu je kan gitu kan. Tapi di sini tilqa, dia nampak segala-galanya ya kepada ashabin nar, kepada ahli neraka. Maka bila dah nampak segala-gala yang amat perit tersebut, mereka berkata apa? Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami di kalangan orang-orang yang zalim. Apa pelajaran untuk kita tuan-tuan? Sebenarnya kita tak nak jadi orang yang zalim. Dalam surah Hud Allah menyatakan kita tak nak jadi orang yang cenderung pada orang yang zalim. Orang zalim ni dia tak kisah pasal orang lain, yang penting perut dia, yang penting kuasa dia, yang penting poket dia yang mesti penuh. Yang itu. Dan kita yang bersama dengan Al-Quran, kita ada stand kita. Kalau orang menyusahkan orang lain, no way man. Kan. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, kita ada pengumuman demi pengumuman untuk memastikan apa, kita jangan sampai menyusahkan dunia dan juga negara dan orang lain ya. Dan berlaku pada ayat 48, wanada, ada lagi pengumuman, lagi pengumuman. Dia macam seruan demi seruan, pengumuman demi pengumuman. Memang hari pengumuman ni. Betul Ustaz. Ya. Tapi kita tunggu dulu, kita tengok dulu perkataan pilihan kita. Iaitu perkataan wa'ada 151 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan kita lihat pada ayat 44 tadi, bila ashabun nar ataupun ashabul jannah, ahli syurga, dia bertanya kepada ahli neraka, janji Allah tu betul ke tak betul? Kami tengok betul-betul kan, memang betul. Jadi macam mana, kamu betul tak? Kata ahli neraka, sebenarnya na'am. Dia tak cakap betul pun kan, dia tak cakap haqqa, tak cakap, dia cakap na'am, ya. Itu je, pendek. Dia tengah terseksa, takkan nak jawab banyak-banyak. Betul lah, saya rasa betul apa yang dia tak betul, tak ada kan. Pasal ia terlampau tepat, hanya satu perkataan sahaja yang disebutkan. Bila orang dapat benda yang suka Ustaz, bila janji ayah bawa cuti, bila dia seronok sangat, dia akan cerita panjang. Betul Ustaz. Tapi kalau tak suka, okeylah, saya okeylah ya. Jadi tuan-tuan, kita berehat sebentar, kita kembali semula My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Dapatkan yang original. Sekejap lagi bila akhir nanti kita boleh nak dengar nasyid nasyid Al-Quran tu, okay. doa kita tuan-tuan dan puan-puan. Allah rahmati kita dengan Al-Quran pagi, petang, siang dan malam bersama dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak ucap buat sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan banjir Ustaz. Mudah-mudahan terus Allah beri kekuatan, kesabaran, perlindungan, dan juga sahabat-sahabat kita yang kini sedang dirawat COVID dan sebagainya. Kita sama-samalah doakan, dan kita sendiri sama-sama jaga pergerakan kita dan sebagainya. Selalu doa pada Allah SWT insya-Allah. Dan seperti biasa, tajwid yang ingin kita kongsikan pada hari ini, jika semalam Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi sudah kongsikan dengan kita tentang idgham ma'al ghunnah atau bi ghunnah, dan juga idgham bila ghunnah. Dan kita nak sebut lagi pada hari ini tentang kedua-dua hukum tadi, iaitu idgham ma'al ghunnah dan juga idgham bila ghunnah. Apa huruf dia kan, apa kalimah dia, contoh ayat
Jadi jom kita sama-sama saksikan tajwid kita. Itulah hukum nun sakinah dan tanwin, hukum idgham. Idgham terbahagi pada dua bahagian, iaitu idgham bila gunnah dan juga idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah ada dua huruf yang terlibat. Ada dua huruf yang terlibat, iaitu huruf lam dan juga ra, iaitu idgham bila gunnah ialah idgham tanpa dengung. Tanpa dengung, iaitu tanwin dan nun mati bertemu dengan ra dengan lam tak dengung. Yang kedua idgham ma'al gunnah. Yang ni idgham ma'al gunnah ni kalau contoh idgham bila gunnah, kullama dakhalat ummatul la'anat. Jadi kita tak dengung kat situ. Jangan kita ummatul salah. Ataupun kita tak dengung tapi kita pegang ummatun, lama juga pegang, tak boleh juga. Kita kena jelaskan bacaan kita tanpa dengung kat situ. Ummatul la'anat. Walakilla, nun mati bertemu dengan lam. Walakilla, jangan bunyi nun lagi, jangan. Walakin la salah. Walakilla. Kan? Dan juga contoh yang ketiga, mir rabbihim, hilang dah bunyi nun tu sebab apa? Masuk pada ra, idgham bila gunnah, masukkan bunyi nun ke dalam ra tanpa dengung. Mir rabbihim. Okey, kita tengok pula yang berserta dengan dengung pula, iaitu idgham bi gunnah, ataupun kadang-kadang kita belajar disebut idgham ma'al gunnah. Maksud dia apa? Idgham bi gunnah ialah idgham berserta dengan dengung. Nun mati atau tanwin, nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf mim, bertemu dengan huruf nun, bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf ya. Mesti kita masukkan bunyi nun atau tanwin itu ke dalam empat huruf ini. Kita tengok contoh dia, antaranya ialah liqaumi ya'lamun. Kan, mim tanwin bertemu dengan ya, mi ya'lamun. Lagi apa dia contoh dia? Lahwa, tanwin bertemu dengan waw. Jadi bunyi tanwin tu masuk dalam waw. Lahu berserta dengan dengung, dua harakat. Lahwa. Kan? Lagi apa dia? Man nasya, nun mati bertemu dengan nun. Manna. Dan juga contoh yang terakhir iaitu mimma mana'a, nun mati bertemu dengan mim. Mimma mana'a. Jadi idgham ma'al gunnah ini iaitu masukkan bunyi nun atau tanwin tadi ke dalam huruf-huruf tersebut. Yang empat tadi bertemu dengan empat huruf ini, yauman ataupun yanmu ni tak kira lah. Contoh dia tu berserta dengan dengung dengan kadar dua harakat. Jadi itu dua ilmu tajwid yang kita kongsikan pada hari ini, iaitu idgham bila gunnah dan juga idgham ma'al gunnah. Kalau mengikut bacaan kita hari ini dalam muka surat yang ke-156 ini ada antaranya, kalau kita baca pada ayat yang ke-46, rijalun ya'rifu. Rijalun, masuk lun tu, tanwin tu masuk dalam ya, dengung dua harakat. Lui. Sebab ada yang baca rijalun, tak kena. Ataupun min wara, dia baca min, dia tak dengung. Miu. Contoh tu kan, liqaumi ya'lamun. Okey, jadi itulah Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Taala sekalian, hukum yang selalu kita jumpa dalam bacaan Al-Quran, bi gunnah bila gunnah. InsyaAllah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi. Maaf saya panjang sikit. Oh, tak apa Ustaz. Ya, hari big day. Okey, untuk semua sama tuan-tuan, kita mengulang kaji iaitu tentang hukum tajwid sebentar tadi, dan sudah pastinya Ustaz bila kita diumumkan untuk esok PKP ataupun PKPB bagi negeri-negeri tertentu, ia adalah peluang. Kalau kita tahun lepas Ustaz big day kita itu bila bermulanya Malaysia Quran Time. Betul Ustaz. Ya, pada Mac, ingatkan dah habis dah tu. Rupanya Allah bagi peluang sekali lagi. Betul Ustaz. Ya, bagi setengah orang kata bahawa mengapa kali kedua? Betul. Tapi ia sebenarnya adalah ruang untuk kita sama-sama menyemak kembali hukum tajwid kita. Mungkin ada yang dia dengar separuh kemudian dah sibuk Ustaz dah tertinggal tajwid Quran Time, dah tertinggal solatnya mungkin dah cepat sangat. Jadi kali ini Allah izinkan untuk kita kembali. Itu cara kita melihatlah. Kalau kita nak komplain sebagaimana kita belajar semalam, iaitu orang yang masuk ke azab neraka Allah ini, dia suka komplain, salahkan sana sini. Betul lah, ada sebab yang kita kena baiki, tapi kita harapkan bahawa ini peluang untuk kita melihat. Dan itu sebabnya kata
Ashabul A'raf pada ayat 48 yang kita baca tadi, dia kenal tanda-tanda apa yang ada, ya. Salah satu tanda orang yang masuk ke neraka itu iaitu ma'arna ankum jam'ukum. Jadi dah kenal orang tersebut, dia kata engkau dulu kumpulkan apa yang kamu kumpulkan, pangkat, harta, apa sebagainya, tak ada manfaat pun. Ma'arna, ya, tidak bermanfaat pun, wa ma kuntum tastakbirun, dan tak ada apa pun manfaat kepada apa yang kamu sombongkan, ya. Jadi ini kita dah tengok dalam beberapa kalau kita tengok semalam pun pada ayat yang ke-40 kita bercakap tentang orang yang masuk neraka itu nauzubillah min dzalik, mendustakan ayat Allah dan istikbar. Betul. Jadi salah satu tanda mendustakan ayat Allah dalam hidup kita ini bila kita kumpulkan harta, kumpulkan pangkat, kumpulkan macam-macam, yes. tapi kerana nak jadi sombong. Nak kumpul follower lah, Ustaz. Zaman sekarang kan influencer nak kumpul follower, ataupun pemimpin nak kumpul undi, tapi rupa-rupanya untuk menunjukkan saya ni hebat. Ini Allah templak. Ashabul A'raf kata engkau tak ada manfaat pun. Betul. Apa sambungannya? Kita baca ayat 49 hingga ayat 51 insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Saya nak jemput Ustaz Faz lah, big day hari ni. Untuk Ustaz request lah, Ustaz nak dengar taranum apa saya baca nak untuk taranum apa Ustaz, ya? Saya nak dia sebenarnya ayat ini sebenarnya ayat yang memberi amaran. Betul, dalam masa yang sama dia juga sedih kalau ia berlaku kepada rakan dan kawan saudara Allah kita, Allah, ya. Jadi yang sedih-sedih sikit Ustaz. Okey. Kalau macam tu nahwan boleh. Wah, saya akan terima apa juga request daripada Ustaz Fazrul hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, saya akan cuba baca taranum nahwan ataupun kurdi. Jangan tak ketahuan sudah. InsyaAllah saya cuba, sebab dia toke nahwan ni Ustaz Tir kita. Tapi tak apa, saya cuba insyaAllah. Tuan-tuan, jom kita baca taranum nahwan insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat 49 hingga 41. Terima kasih Ustaz, ya. Ini adalah bacaan nahwan, ya. Ia memberi kesan sebenarnya kepada cara kita melihat ayat ini, iaitu
aha ulail ladzina aqsamtum, ya, itukah orang ataupun dan orang-orang, ya, pada ayat 49 itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahawa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah, iaitu aha ula ini merujuk kepada orang-orang yang perlu dibantu pada zaman Nabi itu, orang-orang mukmin yang perlu dibantu, yang lemah, tetapi orang-orang yang sombong di kalangan kufur pada waktu itu menekan. Ya, tapi dalam masa yang sama ialah dalam hidup kita ini ada orang-orang yang lemah yang perlu kita bantu, dan sehingga kan kalau zaman dahulu tu mereka menekan, dia menyatakan la yanaluhumullahu birahmah, tidak akan menerima mereka itu kasih sayang daripada Allah. Betul ke kamu ke yang bersumpah itu, kata Ashabul A'raf, ya. Tapi sebenarnya apa yang berlaku, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun, tapi mereka masuk syurga, tidak ada kebimbangan, tidak ada lagi sedih kepada mereka. Jadi ini adalah hujah daripada Ashabul A'raf kepada Ashabun Nar. Dia bila cakap tentang, kalau kita pergi surah Al-Hadid Ustaz, ya, bercakap tentang orang yang berada di Ashabun Nar ataupun Ashabul Jannah ni, dia dekat dunia ini dia mungkin satu keluarga. Betul. Dia mungkin kawan yang selalu kita borak-borak mengopi, mengetih, kamcing. Satu organisasi, satu agama pun. Tetapi ada yang berada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, siap bertanya lagi. Itu kalau kita tengok detail dalam surah Al-Hadid. Tapi di sini Ashabul A'raf sendiri pun cakap, kamu yang kata sebenarnya dia ni teruk ke, kamu tekan, kamu rasa kamu lebih bagus daripada dia. Tapi dia orang masuk syurga je. Kan? Itu yang pada ayat 49. Wanada, sekali lagi pengumuman. Pengumuman, seruan, pengumuman daripada siapa? Ashabun Nar kepada Ashabul Jannah. Jadi maksudnya dia ni memang minta menjerit-jeritlah, tolong. Apa? An afidu alaina minal ma. Tolonglah tuangkan sikit, beri belanjalah sikit kami air, ataupun rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu, kau banyak dekat syurga tu, bagilah sikit, belanja kami. Bila Ustaz baca dengan hawan tadi Ustaz, ya, dia memberi kesan kepada kadang-kadang kita kat dunia ini, kita biasa ayah belanja anak, ya, kita makan dekat restoran dengan kawan, kita tak nak sampai bila sampai di akhirat nanti kawan minta belanja, dan kawan yang satu lagi kata apa, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allahu akbar. Allah haramkan dua perkara tersebut, air nak dapat, nak belanja, no way man. Kan? Ataupun yang keduanya apa, rezeki yang kami banyak-banyak yang semua ini tak adanya untuk kamu. Dulu aku belanja engkau, suruh engkau baca Quran, suruh kembali, tapi kau tak nak. Sekarang pula kau nak suruh belanja, kau tak nak. Padahal kamcing dulu. Padahal kamcing. Ya, jadi yang kita doakan Ustaz, ya, kita bersama, ya, bila Ustaz belanja saya ya, belanja kat sini Nahawan tadi tu, harapnya itu memberi kesan kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, jangan sampai berlaku proses belanja ini tidak berlaku. Kita nak minta Allah jauhkan daripada kita. Ya, cuba bayangkanlah kalau katakan arwah ayah saya, kan, maksudnya dia belanja saya apa sebagainya, tapi kalau katakan ini berlaku, yang kita mohon Allah jaga kepada keluarga kita tuan-tuan dengan kita menjaga Al-Quran. Dan lebih daripada itu, apakah sebab kufur ini, penerangan tentang kufur ini kerana mengambil dinahum, agama mereka, sebagai senda gurau dan permainan, wa gharrathumul hayatud dunya, terpengaruh sangat, tertipu dengan dunia, macam-macam dunia, nak pasal nak cari kereta, nak bayar kereta setiap bulan, kan, nak bayar apa lagi, nak bayar rumah, lepas tu saya nak juga bercuti round satu dunia dekat Facebook, tengok orang semuanya gambar dekat situ sini, OTD, OTD, kan, gambar sana gambar sini, jadi saya nak juga. Tetapi bukan tak salah, boleh, ya, tetapi kalau katakan tertipu dengan kehidupan dunia ini, maksudnya tidak jadikan akhirat itu sebagai keutamaan. Bila dah mula boleh bergerak sahaja, kita lupa pada Quran, kita lupa ke anak, kita sibuk sangat sampai tak sempat kepada solat. Jadi kerana lupa kepada Allah di dunia ini, tertipu, Allah cakap apa? Falyawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadha. Ini ayat ini mantap sangat. Hari ini kami lupakan kamu. Kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupakan kepada pertemuan hari ini. Itu yang hari itu banyak berulang dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ini. Pasal ceritanya ialah kita kena selalu ingat kepada Allah, kan? Walau susah macam mana pun, kita ingat bahawa Allah ada, kan? Kita akan bertemu dengan yaumihim hadza, ya. Tapi kerana wa makanu bi ayatina yajhadun, kerana selalu berhujah, mengingkari kepada
jomlah baca Quran, tak apa sibuk ya, jomlah solat on time, sibuklah saya nak cari duit, nak pergi holiday, nak bayar kereta, nak bayar rumah apa sebagainya, sehingga kan tertipu. Dan inilah bagaimana Allah menceritakan kepada kita, kepada saya, untuk sama-sama kita doa agar ahli keluarga kita ini memahami kandungan daripada ayat 156 ini, agar hari kita yang happy ever after itu dapat kita kecapi bila sampai di akhirat nanti ya. Jadi ini sebagai satu penjelasan mungkin Ustaz, bila melihat kepada ayat ini sebagai satu perkara yang kita nak apa komen Ustaz bila dah sampai pada tahap kita ini ya, yang kita nampak kacau bilau sekarang ini, tapi kita harapkan dengan Quran time ini, tuan-tuan yang ada kat rumah ajaklah ya, carilah cara macam mana pun. Kalau mereka tak nak dengar 1 jam, mungkin tuan-tuan boleh kongsi dekat Facebook, kongsi sikit-sikit ke, rakam buat program lain ke. Saya kebetulan Ustaz, tempoh hari dalam 3-4 minggu sebelum ni sempat balik jenguk mak saya di kampung sekejap Ustaz, dan saya sempat singgah ke satu warung Ustaz, warung ikan baung di Tasik Kenyir. Saya sampai je Ustaz, dia terus menerpa, maknanya datang Quran time Ustaz. Quran time. Allahu Akbar. Maksudnya suami isteri, seluruh ahli keluarga kedai, maknanya sangat bergembira dengan Al-Quran, dengan Quran tak lepas. Dan dia jemput Ustaz Fas dan seluruh kru dan sahabat-sahabat semua di Tasik Kenyir ikan baung Pak Mat. Maksudnya kalau katakan di dunia ini boleh belanja, ya harapnya nanti dekat akhirat, kalau tak di sini pun ya dengan tuan-tuan, ialah dekat akhirat nanti tak adalah katakan nak sikit ke, tak ada cakap tadi itulah innallaha haramahum 'alal kafirin, na'udzubillah min zalik, membawa kepada situasi halaman 156, iaitu apa yang kita nampak di situ. Itu peristiwa hijab di antara ahli syurga neraka itu. Jadi ada senario ya, betapa kecewanya mereka yang berada di neraka, tetapi mereka yang berada di syurga amat-amat gembira. Dan orang-orang di neraka sudah pastinya ma'arna, tidak pun bermanfaat apa yang mereka kumpulkan, bukan sekadar harta, pangkat, follower apa sebagainya, kecuali apabila ianya membawa kepada Allah, bukannya untuk membesarkan, tastakbirun, iaitu menyombongkan diri. Maksudnya membawa kita kepada resolusi bersama kita. Yang pertama, belajar dan yakini kebenaran akhirat serta membuat persediaan. Yang kedua, harta dan pangkat perlu digunakan untuk menjadi ahli syurga. Jangan ia menyibukkan kita entah ke mana. Maksudnya sibuk, sepatutnya tolong orang, tapi akhirnya makin makan orang. Kita tak nak. Yang ketiga, jangan perkecilkan kebaikan, ia boleh menjadi saham masuk ke syurga. Kita berdoa bersama. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampun dosa kami, dosa mak ayah kami, ibu ayah kami, mertua kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan harta-harta kami menjadi penyebab kami menduduki syurga-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan, perlindungan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia ya Allah dengan pandemik yang sekarang ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Berkenan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah SWT sekalian, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sana helwah, selamat ulang tahun kelahiran kepada siapa? Pembimbing kita, guru kita yang senantiasa memahamkan Al-Quran kita, dan masya-Allah kita ada tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Terima kasih. Apa nama ni Ustaz Fazrul, terimalah kek yang macam saya ni, subhanallah. Ini sebenarnya saya nak kek ni kena sampai kepada mak saya dekat Bido ni. Subhanallah Ustaz. Mak, terima kasih. Masya-Allah. Umi Kalsum binti Bahak, dan terima kasih kepada ahli keluarga dan juga kepada adik-beradik, isteri saya, anak-anak saya yang menyokong, dan juga tuan-tuan yang bersama. Tolong doakan agar, amin ya Rabb, mudah-mudahan Ustaz Fazrul terus dalam rahmat Allah, perlindungan, dikurniakan kesihatan,
terus membimbing kita memahami Al-Quran insya-Allah taala. Happy birthday to you. Terima kasih. Dan teruskan perjuangan Ustaz, Yes, ya. Ustaz. Tabung gerakan jangan lupa tuan-tuan ya untuk terus menderma untuk menyumbang, kerana kita nak bergerak lanjut, bukan hari Betul, Ustaz. hari big day-nya bukan hari ini, tapi big day-nya sama-sama kita bina sampai ke syurga. Ya. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5, pada jam 10, pada jam 6 pagi. Jangan lupa patuhi SOP kita jaga kita dengan izin daripada Allah. Jangan kita rakus, Yes, Ustaz. tetapi kita ingin terus pecut sampai ke syurga. Amin, ya Rabb. Bertemu lagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas yang mendoakan tuan-tuan terus membina hari terbaik kita sampai ke syurga. My Quran Time, baca faham amal.